Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa saddaqahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama-sama pada pagi ini, Allah Taala masih lagi panjangkan umur kita semua, dan Allah Taala masih meletakkan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan juga nikmat Islam berkekalan dan terus kekal sampailah hari yang mana kita pasti akan meninggalkan dunia ini dan bertemu Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala kekalkan nikmat iman dan juga Islam. Dan alhamdulillah, pada hari ini Allah Ta'ala masih lagi meletakkan kita berada di dalam bulan Ramadan, hari yang ke-6. Yang mana Allah Ta'ala masih lagi mengizinkan untuk kita melakukan amalan ibadah puasa dan melakukan amalan ibadah yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana ganjarannya subhanallah tidak terjangkau oleh pemikiran kita sendiri. Baik. InsyaAllah hari ini kita berkongsi pada hadis yang mana menyentuh berkenaan tentang Ramadan. Kita dah sentuh 5 hari ini, ada yang kita masuk berkenaan dengan ayat 183. Kita masuk dengan rukun puasa. Hari yang kedua, hari yang ketiga agak rukun puasa, iaitu membatalkan puasa. Apa perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara-perkara makruh, perkara-perkara harus, perkara-perkara sunat, semua kita dah masuk. Lepas itu kita masuk juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkenaan dengan hadis yang mengatakan pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan dibelenggu, diikat oleh syaitan-syaitan. Baik. Hari ini kita nak masuk satu hadis Nabi, hadis yang juga sangat orang kata popular, familiar, yang selalu kita dengar. Yang mana yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal syahr Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Baik. Yang mana hadis ni selalu kita dengar. Ramadan itu, pada awal Ramadan itu adalah rahmat, dan di pertengahannya itu adalah maghfirah, pengampunan, dan di akhirnya ialah 'itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Baik. Hari ini insya-Allah dalam masa yang ada ni, insya-Allah lagi 10 minit ni, kita kongsi dua benda. Iaitu apa itu rahmat dan apa itu maghfirah. Fasa pertama dan juga fasa yang kedua. Hari ini kita berada pada hari yang ke-6. Di dalam bulan Ramadan ada 3 fasa. Rahmat, maghfirah dan juga itqun minan nar. Kita semua tahu benda tu. Dan kita ulama membahagikannya kepada 10-10-10. Awalnya rahmat, 10 hari pertama, 10 hari kedua dan juga 10 hari yang ketiga. Yang pertengahannya ialah maghfirah, pengampunan, dan juga akhiruhu 'itqun minan nar, iaitu pembebasan daripada api neraka. Baik, apa itu rahmat? Rahmat itu berkait rapat dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Rahmanur Rahim, yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasihani. Makna kata, bila kita memperoleh rahmat Allah, bermakna Allah Taala telah sayang kita. Sebab itu kita doa pada setiap hari. Setiap kali berdoa, kita doa dengan birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kata, kita berada pada fasa yang Allah Taala Subhanahu Wa Taala telah ataupun sedang menurunkan rahmat Allah. Allah Ta'ala ingin buka ruang dan peluang kepada kita pada fasa sekarang ini untuk kita memperoleh rahmat Allah. Ingat, bila kita boleh rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu merupakan satu kunci kebahagiaan, bukan di dunia sekadar, malahan satu kunci kejayaan kita di akhirat nanti. Sesungguhnya rahmatlah penentu kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita buat amal ibadah, banyak macam mana pun, kita jangan doa kita boleh masuk syurga Allah. Melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat amal ibadah, ingat, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Buat amal soleh untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan amalan soleh kita dapat rahmat Allah. Bila kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu.
bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud amalan seseorang manusia itu tidak melayakkannya untuk masukkannya ke dalam syurga Allah dan tidak dapat menyelamatkannya keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan juga aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan juga dia. Dia pun sama. Dan Nabi juga tidak boleh memasukkan kita ke dalam syurga Allah. Nabi juga takkan boleh mengeluarkan kita daripada neraka Allah. Akan tetapi yang boleh memasukkan kita ke dalam syurga Allah, yang membolehkan kita keluar daripada neraka Allah adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cara nak memberi rahmat Allah? Fastabiqul khairat. Buat baik. Buat baik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita melakukan amal ibadah. Dulu kita sentiasa orang kata apa? Ketika mana fasa PKP, kita boleh pergi masjid, kita boleh pergi surau, kita boleh baca Al-Quran, tadarus bersama-sama dan melakukan amal ibadah sama-sama. Dan tu semua amalan yang kita buat tu semua menjurus kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dah ni kita tak boleh nak pergi masjid. Tapi kita masih ada musalla ataupun surau di rumah, mini surau. Bawalah anak-anak, bawalah isteri, suami, join sekali. Kita buat tadarus, buat halaqah baca Quran. Tak pun buatlah solat sunat tarawih. Ataupun berdoalah banyak-banyak. Ajaklah selawat banyak-banyak. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah. Ingat, nak masuk syurga, buat cara nak masuk syurga. Dan nak masuk syurga, mesti ajak sekali anak-anak bini masuk syurga. Nah, buat semua benda tu di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, bulan Ramadan ni hikmah dia. Time PKP ni, kita nak uji adakah kita keluarga yang digelar mawaddah warahmah. Dan betul-betul bahagia, betul-betul menjurus ke arah mendapat keridaan Allah mahupun sebaliknya. Ingat, nak masuk syurga Allah, kena ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ni bulan Ramadan, buat baik, doa kepada Allah, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tu fasa 10, fasa awal. Bila kita duduk dalam rahmat Allah, Allah tengah sayang kita. Ingat, dalam 10 hari ni, Allah Ta'ala tengah sayang kita, Allah Ta'ala akan turunkan rahmat dia, kita buat baik-baik amalan, buatlah amalan-amalan wajib dan juga amalan sunat, dan kita berharap amalan kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini 10 fasa hari yang pertama. Baik. Yang kedua iaitu maghfirah. Maghfirah itu bermaksud pengampunan. 10 hari yang kedua di dalam bulan Ramadan. Kita semua ni, mau tak mau, kena mengaku. Tak ada seorang pun yang kita tidak melakukan dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang pun maksum. Jangan duk belagak lah. Kita tak payah mendabik dada. Aku ni banyak amalan ibadah. Tak pernah buat dosa ni. Ni dosa-dosa sembang lah tu. Semua anak Adam melakukan dosa. Nabi kata apa? Kullu ibn Adam khata' wa khairul khata'in tawwab. Setiap anak Adam itu melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa, setelah mana mereka melakukan dosa itu, mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukannya maksum. Kita tak tahu dosa kita banyak mana. Kan? Setiap hari kita lakukan dosa. Celik mata buat dosa. Kan? Daripada celik mata pagi-pagi sampai tutup malam lagi. Buat dosa. Dosa mata tengok cerita yang tak senonoh. Tak boleh tengok cerita lagi mulut duk kata macam-macam. Keluar carut-carut. Tengok cerita Nur duk maki kat Ustaz Mandi tu. Kan? Menyeret maki keluar habis semua. Tengok cerita ni. Lepas tu tengok Facebook kata ke orang. Tengok WhatsApp kata ke orang. Dosa sepanjang. Takkan kita nak jumpa Allah dalam keadaan kita berdosa pada Allah. Jadi bulan Ramadan, bulan yang mubarak, bulan yang diberkati. Allah Ta'ala sediakan fasa. Allah Ta'ala sediakan ruang. Allah Ta'ala sediakan peluang. Kalau umur panjang, kita minta ampun banyak-banyak. Bukan nak tunggu fasa tu minta ampun. Tak. Orang kata sebulan ni dah. Tak kira lah walaupun kita berada fasa rahmat sekalipun. Minta doa. Kan, minta doa Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Minta doa ni kena hari-hari. Kan, sebab tu dalam bulan Ramadan adalah bulan ataupun orang kata apa, selalu kita dengar madrasah. Sekolah yang terbaik untuk kita muhasabah pada Allah. Kan, kita sebab gangguan, semalam kita bicara berkenaan dengan gangguan syaitan. Bulan Ramadan ni gangguan syaitan dah kurang. Ada syaitan yang diikat, ada gangguan dah kurang. Bulan ni lah kita peluang yang disediakan oleh Allah
Kalau tak muhasabah juga, kalau tak minta ampun pada Allah, hang tu memang rugi sungguh dah. Kan, memang rugi sungguh. Sebab kita berada pada bulan yang mana Allah telah akan mengampuni dosa-dosa. Ingat, kita nak jumpa Allah, takkan kita nak bawa dosa. Takkan kita nak jumpa Allah dalam keadaan Allah tak nak marah kita. Kita ni hebat dan siap. Macam ni lah kita. Kita kalau mak kita marah kita pun kita remeh perut. Kalau jiran sebelah rumah kita pun tak mau tengok muka kita pun kita remeh perut. Contoh kita dalam konteks satu sekolah. Orang tak mau tengok muka kita pun kita dah ripah. Kan masuk, pergi kedai buku awal. Kasi ajar duk dah. Masuk beri salam. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam ustaz. Kita dah remeh perut dah tu. Baru cara dia jawab salam lagu tu. Tu marahnya manusia. Bagaimana marahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang tu. Bayangkan Nabi Muhammad SAW. Nabi ni maksum. Terhindar diri daripada melakukan dosa. Nabi tak ada dosa. Tapi apa yang Nabi buat? Nabi tidak pernah lepas. Tidak pernah melalui waktu paginya. Melainkan Nabi akan beristighfar sebanyak 100 marrah. 100 kali. Ma asbahtu udwatan illa astaghfartullah 100 marrah. Tidak aku melalui satu hari, satu pagi tu, pada hari ini, melainkan illa astaghfar. Melainkan aku minta ampun pada Allah. Subhanallah, Nabi yang maksum. Nabi tak ada dosa. Tapi Nabi istighfar pada Allah. Paling kurang setiap pagi 100 kali. Kita lepas semayang, waktu mustajab lepas semayang. Kan? Tu pun kadang kita tak mau istighfar. Tok Imam istighfar panjang sikit, malas dah. Dan hari ni Allah Ta'ala tunjuk. Hampa tak boleh nak ikut imam di masjid. Hampa lah yang jadi imam di rumah. Hampa lah yang jadi makmum di rumah. Adakah hampa mampu untuk beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala? Minta ampun pada Allah, dan kita berada dalam bulan Ramadan yang Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa. Dan jikalau dia benar-benar bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah nanti lusa kau tengok. Esok kita akan masuk itu peminan nar, pembebasan daripada api neraka. InsyaAllah kalau umur panjang, lusa kita akan masuk 5 waktu mustajab doa di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak kali ini, insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaat perkongsian kita pada pagi ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah silap, kasak bahasa, terasa hati daripada kelemahan saya sendiri. Saya ulang lagi. Ulunlah buat baik. Fastabiqul khairat. Kita yang mencorak jalan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata apa? Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuh. Rawahul Muslim. Barang siapa tidak mengerjakan amal soleh, tidak bersegera mengerjakan amal soleh, keturunannya juga tidak dapat menyelamatkannya. Sebab tu kita dengar lagu apa? Iman tak dapat diwarisi, kan, dari seorang ayah yang bertakwa, kan. Iman tak dapat diwarisi. Kita sendiri yang bina jalan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni peluang umur panjang. Ada sahabat kita yang telah pergi dulu sebelum mana mereka menikmati bulan Ramadan pada tahun ni, dan Allah Taala bagi kita lagi peluang. Bagi kita lagi ruang bulan Ramadan ni untuk buat amal ibadah. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah nanti mati kita masuk dalam syurga Allah, dan sebelum kita masuk dalam syurga Allah, kita dah clear sesat dosa kita dengan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita berhenti dekat ni dulu. Kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya, ataupun kita akan tutup dengan doa insyaAllah. Tak ada, no? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun 'azimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap dari kesalahan saya sendiri.
Sekian aku lakukan lihada wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.